Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Fassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Taala berikan peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama berkumpul pada petang yang penuh dengan keberkahan ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah. Pada hari semalam saya baca bab sujud syukur. Sepatutnya selepas bab sujud syukur ialah perbahasan tentang solat sunat. Namun kita tidak baca sebab kita dah baca dan ada dalam YouTube dan juga di Facebook. Begitu juga bab solat jemaah dan solat Jumaat. Semua tu dah bincang. Jadi hari ini terus kita masuk kepada bab salatil musafir, bab solat musafir. Naam. Qala sallallahu alaihi wa sallam, as-safaru qit'atun minal azab. Jadi Syekh memulakan dengan hadis baginda Rasul SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. As-safaru qit'atun minal azab, maknanya berperjalanan, iaitu bermusafir, satu bahagian daripada azab ataupun siksaan. Kenapa? Ai inna as-safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyyah ka thuli at-tariq aw ma'nawiyyah ka mufaraqati al-aqarib wal ahbab. Kerana safar, iaitu musafir, tidak sunyi daripada kesusahan yang berbentuk hissiyah. Contohnya perjalanan yang panjang, keletihan tubuh badan, ataupun musafir itu ada kesusahan yang berbentuk maknawiyah, yang kembali kepada jiwa kita, hati kita, kerana ketika mana kita bermusafir untuk menuntut ilmu di satu tempat yang jauh, maka di situ ada mufaraqatul aqarib, kita terpaksa berpisah dengan ibu ayah kita dan juga kekasih-kekasih kita. Dan itu memeritkanlah. Kemudian ar-rukhasu al-muta'alliqatu bis-safar at-tawil, rukhsah keringanan-keringanan yang berkait dengan safar yang panjang. Bila sebut safar yang panjang, maknanya 2 marhalah dan ke atas. Syekh Habib Zain Sumaid dan juga Habib Hasan memilih 82 km. Itu 2 marhalah. Sebagai ulama yang lain dia ada kiraan lain. Ala kulli hal berlaku khilaf. Sesama ulama muasirin, ulama yang hidup pada zaman ini, hidup pada waktu sekarang ni, mereka khilaf berapa kilometer. Kita baca kitab ni, maka kita sebut apa yang ada dalam kitab ni, 82 km ke atas. Jadi bila kita bermusafir sejauh itu, apa keringanan yang kita boleh dapat? Yang pertama, qasrus salah, sembahyang yang 4 rakaat kita boleh buat 2. Yang kedua, al-jam'u baina salatain, kita boleh gabung sembahyang. Zuhur kita solat dalam waktu asar, ataupun solat asar kita buat dalam waktu zuhur, wa hakadha. Yang kita akan bincangkanlah satu persatu insya-Allah. Yang ketiga, al-fitru fi ramadhana idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajr. Kalau kita bermusafir yang jauh, kita boleh berbuka pada bulan Ramadan, mana tak payah puasa. Tapi dengan syarat kita keluar daripada kawasan kita tak sebelum daripada terbit fajar. Contoh, saya berada di Mukim Balok tak, ataupun Sungai Karang, something lah, tak ingat. Sungai Karang lah, ataupun sebutlah Mukim Balok, ya Allah, Mukim Balok. Jadi kalau saya keluar daripada Mukim Balok ini sebelum daripada subuh, maka saya boleh tak puasa untuk hari itu. Contoh dalam pukul 3.30 pagi saya dah keluar daripada kawasan saya. On the way, saya nak ke mana? Selangor ataupun nak ke Thailand, ikutlah. Jadi dalam perjalanan tu pukul 8, 10 pagi, 9 pagi tu saya tak wajib berpuasa. Saya boleh berbuka walaupun mampu puasa. Cuma kalau mampu puasa, yang moleknya ulama sebut teruskan puasa. Kalau tak mampu, yang comelnya berbuka. Itu kita pun telah syarahkan dalam bab puasa sebelum ni, ada di YouTube. Nah, boleh tengok.
Yang keempat, mashul khuffain salasata ayamin bilayalihinna. Yang keempat ialah kita boleh menyapu dua khuf, dua stocking kulit selama 3 hari 3 malam. Perincian dia pun kita dah syarahkan, boleh tengok balik, rujuk balik. Jadi 4 lah, 4 keringanan yang kita dapat bila mana kita bermusafir yang jauh. Kemudian Syekh sebut ar-rukhasu al-mushtarakatu baina as-safar at-tawil wal qasiri sab'atun. Keringanan yang berkongsi antara safar yang jauh dan juga safar yang pendek. Ada 7. Sama ada kita bermusafir pendek, maknanya kita keluar daripada kawasan. Cuma tempat yang kita nak pergi tu 20 km, 40 km, 50 km daripada rumah kita, daripada kawasan kita. Maka itu disebut safar yang pendek. Safar yang panjang maksudnya 2 marhalah. Jadi di sana ada keringanan-keringanan yang kita boleh dapatkan kalau kita bermusafir, sama ada panjang ataupun pendek. Yang pertama ialah aklul maitah lil muttar, makan bangkai kalau kita terdesak. Dalam bermusafir terdesak, tak ada makanan langsung, kalau tak makan mati. Yang ada apa nama tu, bangkai boleh. Maka bangkai tu kita boleh makan. Sekadar je lah, jangan buat apa nama tu, biawak panggang. Tak rencoh Pak Western sikit, habis ekor. Tak boleh makan sekadar, nak jaga roh. Yang kedua, at-tanafulu 'ala rahilati, boleh sembahyang sunat di atas kenderaan. Itu pun telah kita bahaskan. Yang ketiga, isqatus salah bitayammum, gugurnya sembahyang dengan tayammum. Ini pun rinciannya telah kita sebutkan. Manakala kita bermusafir dan kita bertayammum di tempat yang sokmo tiada air, tak, maka lepas tayammum tu kita sembahyang. Sembahyang tu gugur. Apa maksud gugur? Tak perlu qada lah, sembahyang tu dah sah, good, very good. Faham tak? Dah selesai, tak perlu qada. Nombor 4, tarkul jumu'ah, kita boleh meninggalkan Jumaah, sembahyang Jumaat. Itu pun dengan syarat keluar daripada kawasan sebelum subuh hari Jumaat. Yang kelima, adamul qada' lidarrati zawjatin ukhidat birqur'ah muddat as-safar. Tidak perlu qada' bagi madu-madu yang keluar bersama suaminya berdasarkan undi. Jadi kita ada 4 orang isteri. Kali ni nak bermusafir ke contoh Mesir, tak. Jadi buat undi dapat ke Minoh. Jadi sepanjang kita bermusafir tu, contoh dah 5 hari ke 10 hari, jumlah tu tak perlu kita qada'. Mana balik nanti tak perlu kita duduk dengan madu-madu yang lain ni, sebanyak jumlah yang kita duduk dengan madu yang bersama kita ketika kita safar. Itu dibahaskan secara lebih panjang lebar dalam kitab Al-Qasam, iaitu bab pembahagian bermalam lah. Kalau kahwin ramai, ni belajar saja ni, tak beramal. Auzubillah. Minta Allah Ta'ala bantulah kita supaya boleh beramal dengan perkara tu. Yang keenam, as-safaru bil wadi'ah li'udhrin, kita boleh bermusafir membawa wadi'ah. Contohlah ada orang hantar ke kita barang, dia suruh kita jaga mah dia ke, jam dia ke, jam Rolex. Faham tak? Nilainya ribu-ribu lah. Jadi kita nak bermusafir, boleh tak kita bawa jam tu sekali keluar sama dengan kita, naik kereta dengan kita, letak kat rumah, takut kena curi. Maka dibenarkan. Nombor 8, as-safaru bil ariyah, kita bawa sekali bersama kita barang yang kita pinjam. Kita pinjam dengan orang satu benda yang berharga, kita nak bermusafir, letak di rumah, bimbang kena curi, maka kita bawa sekali tak ke tempat yang kita nak pergi tu. Dibenarkan, tidak ada masalah. Dan perincian hukum kena tengok bab dia lah. Kena, kalau rosak tengah jalan, kena rompok ke apa, kena dhaman ataupun tidak, itu kena tengok dalam bab masing-masing. Boleh? Naam. Minta tolong share saya sahabat. Minta tolong share saya sahabat. Kita nak bagi view kita ramai sikit. Dan 200 orang tak apa dah. Yallah, ahkamus safar, hukum hakam safar. Jadi selesai bincang tentang
keringanan, rukhsah-rukhsah yang kita boleh dapatkan ketika mana kita bermusafir, sama ada panjang ataupun pendek. Sekarang ni nak masuk pula ahkamus safari, hukum hakam bermusafir. Hukum hakam bermusafir. Dalam nota yang saya buat tu ada hukum hakam. Yang pertama, wajib bermusafir. Maknanya kalau tak bermusafir, tak berperjalanan, hukumnya berdosa. Kasafari li isqati fardil haji wal umrah wa li talabil ilmi al wajibi. Yang pertama, wajib. Contoh, musafir untuk gugurkan fardu haji dan umrah. Jadi haji dan umrah wajib fardu ain ke atas umat Islam dalam mazhab Syafi'i. Nak laksana perkara tu mesti musafir. Ke boleh tawaf di masjid mana-mana di Malaysia ni? Tak boleh. Mesti ke Baitullahil Haram, tawaf keliling Kaabah. Jadi nak kena musafir. Jadi musafir tu ambil hukum maqsad dia, iaitu wajib. Sebagaimana haji dan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi wajib kita musafir untuk tunaikan haji dan umrah. Dan juga untuk belajar ilmu yang wajib. Contohlah kawasan kita ni tak ada ustaz dah boleh hajar bacaan Fatihah yang tepat, bacaan tahiyat akhir yang tepat. Tak. Asal-asal fardu ain tak ada orang yang reti dah. Boleh. Jadi wajib kita bermusafir. Kat mana ada ustaz yang reti ngajar? Thailand kena pergi Thailand. Singapura kena pergi Singapura. Itu pun dengan syarat kita ada lebihan harta setelah menolak keperluan yang kita perlukan untuk makan minum kita dan anak isteri. Ada duit lebih, kalau di Malaysia tak ada orang, maka wajib kita bermusafir untuk dapatkan ilmu yang wajib tersebut. Faham tu? Hari ni setiap hari orang ngajar di masjid. Kuliah maghrib ada, kuliah duha ada, kuliah isyak ada belaka. Online pun ada. Tak, kita ngaji online ni. Tapi masih ada umat Islam yang tak faham, tak tahu. Hatta bacaan Fatihah sekalipun. Benda ni bukan cerita dongeng ni. Ustaz ni melampau, ustaz ni musorang tahu tu, musorang reti. Tak, bukan. Benda yang betul-betul berlaku. Saya ada mengajar satu tempat. Di tempat tu budak-budak Melayu kita mengaji. Jadi saya diberi maklum oleh pengurus tempat tu. Dia kata, ustaz, budak-budak ni Fatihah pun ikut dan lagi tunggal langgang. Betul lah benda yang kita bincang ni. Sembahyang pun tak gerak lagi. Jadi ada umat Islam yang masih dalam keadaan begitu. Tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita. Saya bawakan sebanyak mungkin ilmu kebaikan supaya mereka faham lah. Dan beramal dengan agama dengan sebaiknya, insya-Allah taala. Jangan nak pangkah. Kita pangkah dulu, katok dulu kawan tu. Rasa hati kawan tu tinggal lah, tak ada mengaji lah. Berlebut lah sikit. Tak semua orang ada peluang macam kita. Kita lahir-lahir keluarga baik, suami isteri, maknanya mak ayah kita tak bercerai, hidupnya baik, duit pun ada. Jadi kita pun terurus lah, boleh ngaji sini, tak puas hati lagi sambung degree, nak lagi boleh master, PhD pun pok tanggung, mak tanggung. Orang lain lahir-lahir tu mak pok tu cerai dah, ataupun baloh, ataupun dirogol oleh ayah sendiri, ataupun dijadikan pelacur oleh mak ayah. Macam-macam cerita lah kat luar tu. Jadi jangan kita kiyah dengan diri kita. Sampai setiap kesalahan berlaku pada masyarakat, kita nak pangkah, kita nak pantok gitu je. Kena ada sifat rahmat sikit lah. Turun padang tengok keadaan, ngaji slow-slow, mengajar slow-slow, perlahan-lahan. Yang kalau kita guru mengajar di sekolah, didik sebaiknya anak murid tu supaya dia akan datang boleh mengajar umat yang bakal lahir nanti. Itulah sedikit sebanyak pengorbanan untuk agama ni. Yang kedua, sunnatun kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunat. Contohnya apa? Kita musafir untuk ziarah Nabi di Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Sunat. Yang kata bid'ah tu tak tahulah dia jumpa mana hukum tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, malah bukan mazhab Syafi'i sahaja, tengoklah mana-mana ulama pun dalam 4 mazhab tu masing-masing mengatakan dituntut, disunatkan,
digalakkan kita bermusafir untuk ziarah junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi hidup dalam kubur baginda. Wasilatul rahim, ziarah untuk kita musafir untuk silatul rahim, untuk rapatkan hubungan silatul rahim, itu pun sunat. Yang ketiga, mubahun, harus bermusafir kasafari litijarah, seperti bermusafir untuk berbisnes. Kita ke China, kita ke Thailand cari barang tak, kita ke Vietnam cari jubah, nak jual jubah benda, jubah Thawbul Madinah, jubah Nusuki, jubah Haramain, semua tu from Vietnam. Faham tak? Jadi kita ke sana untuk bisnes, mubah, harus. Kalau ada niat yang baik, insya-Allah dapat pahala lah. Yang keempat, makruh musafir bila kasafari litijarah fi akfanil mauta, seperti bermusafir untuk tujuan bisnes kain kafan. Ni ulama sebut makruh. Atas dasar apa makruh? Makruh tu sebab orang yang jual kain kafan, dalam hati dia ada perasaan supaya umat Islam mati. Ya Allah, pakcik yang duduk umur hujung sekali kampung ni, orang tu umur 90 lebih tak mati-mati, ya Allah, percepatkanlah ya Allah. Tak barulah laku kain kafan itu. Kalau tak, orang tak beli kain kafan tak. Maka atas dasar ada niat-niat begitu, itu dihukumkan makruh. Kita berniaga menjual kain kafan. Wallahu alam, kalau niatnya baik, bantu menguruskan umat Islam punya fardu kifayah, boleh jadi hukumnya berubah. Wallahu alam, saya tak pasti. Awil lahwi wal la'ib ghairil muharram, ataupun bermusafir untuk lahu, untuk main saja. Pergi mall tu, pergi mall ni, gelak tawa, tak ada benda haram tu buat. Tak. Benda yang lara gitu je lah. Habis masa, habis tenaga. Lepas tu niat yang baik pula tak ada. Itu makruh musafir untuk tujuan tu. Yang kelima, haram kasafari zaujah min ghairi idzni zaujiha. Yang kelima haram, iaitu musafirnya seorang isteri tanpa izin suami. Boleh. Bila kita berkahwin, gitulah hukumnya. Suami tu ketua, isteri tu jadi pemaisuri lah. Tak. Jadi isteri kena ikut cakap suami. Malah kalau isteri bermusafir tanpa izin daripada suami, hukumnya haram. Itulah agama. Agama ni ada benda yang kita rasa tak kena, tapi kena buat juga. Bukan perempuan ni, lelaki pun ada apa nama tu, benda yang dia tak nak tapi itu agama, maka kena didik diri supaya buat. Contoh jihad fisabilillah. Lelaki je wajib, perempuan tak wajib. Jihad ni tagang nyawa lah, tagang roh. Faham tak? Bila mati tak boleh nak beli pula di Maidin roh. Tak adalah, mati-mati. Tapi itu satu tanggungjawab yang Allah Ta'ala tentukan kepada orang lelaki. Orang perempuan ada ujian dia yang lain. Kalau kita faham begitu, tak baloh lah. Ni tak puas hati seumur dia. Tak. Tak puas hati seumur dia dengan lelaki dia. Dia kata macam hamba lah, macam kamu. Maksud qasrus salah. Qasrus salah maksudnya apa? Maksud ni nak masuk tentang meringkaskan sembahyang. Maknanya sembahyang tu 4 jadi 2 rakaat. Boleh. Jadi kita mulakan perbahasan tentang qasar sembahyang. Habis bab qasar ni barulah masuk bab jamak. Sebelum tu kita kena tahu, kita ni boleh sembahyang waktu kita bermusafir kan. Kita nak sembahyang dalam waktu masing-masing boleh. Zuhur dalam zuhur, asar dalam asar. Ataupun kita nak sembahyang jamak sahaja, jamak taqdim ataupun jamak terakhir. Buat 4 tak ada masalah. Ataupun kita nak buat qasar sahaja, tak nak jamak. Mana zuhur berhenti sembahyang 2 rakaat. Lepas tu naik buat kereta, asar kan berhenti buat 2 rakaat. Boleh. Ataupun nak buat jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Dan itulah yang paling banyak kita buat. Kita bermusafir, bila kita singgah tu, kita settlekan semua selalu dah. Kita buat qasar 2 rakaat, lepas tu kita jamak pula dengan asar 2 rakaat. Boleh. Jadi kalau kita buat jamak sahaja, memadai, cukup syarat jamak sahaja, taqdim ataupun takhir. Kalau buat qasar sahaja, memadai dengan syarat qasar sahaja. Kalau kita buat jamak dan qasar,
maka mesti cukup semua syarat jamak, sama ada takdim ataupun takhir, dan mesti cukup semua syarat qasar. Untuk sahnya sembahyang itu atas dasar jamak dan qasar, atas nama jamak dan qasar. Boleh? Qasrus salah. Qala ta'ala: wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah. Bila mana kamu bermusafir, maka tidak menjadi satu dosa ke atas kamu untuk kamu merengkaskan dan memendekkan salat. Itu dalil jelas lah. Walaupun tidak ada masyaqqah, kesusahan. Sebab musafir ni, sembahyang jamak ni dia ialah jarak tadi. Jarak tu ialah yang muntabitah. Mana bila jarak tu cukup 82 km ke atas, beres. Boleh jamak, boleh qasar. Mu letih, mu tak letih, tu mu punya pasal. Bila cukup jarak tu, maka boleh jamak. Kalau tak cukup syarat tu, kalau tak cukup jarak itu, maka tak boleh jamak, tak boleh qasar. Sekalipun kamu letih, kata nak mampu, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Mas'alatun, ayyuhuma afdalu al-qasru amil itmamu? Masalah, apakah yang lebih afdal, sembahyang qasar ataupun sembahyang tamam? Kita sembahyang 2 ke atau sembahyang 4 yang comel? Waktu kita musafir lah, sembahyang 4 ataupun sembahyang 2, yang mana lagi elok? Saya sebut al-qasru afdalu fi 4 halat. Qasar lebih baik pada 4 keadaan. Dalam 4 situasi, sembahyang 2 lebih baik daripada sembahyang 4. Selain daripada itu, sembahyang 4 lebih baik daripada sembahyang 2. Boleh? Jadi tengok 4 keadaan yang lebih baik kita qasar. Yang pertama, idza balaghat masafatu as-safari 3 marahila kilometrin takriban khurujan min khilaf 123 kilometer takriban khurujan min khilafi man awjabahu kal-imam Abi Hanifah an-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama ialah kalau perjalanan kita itu 3 marhalah dan ke atas. Kalau perjalanan kita itu 3 marhalah dan ke atas, itu 123 km, maka ketika itu 2 rakaat lebih afdal berbanding 4. Bagi meraihkan khilaf al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bila perjalanan itu sampai ke 3 marhalah, maka wajib buat 2, bukan sunat dah, wajib buat 2. Kita tak wajib qasar sembahyang ni di sisi mazhab Syafi'i, tak wajib. Tapi Imam Abu Hanifah sebut kalau sampai 3 marhalah wajib buat 2. Maka atas dasar itu kita nak raikan pandangan tu lah. Jadi mazhab Syafi'i sebut sunat. Bila kita dah sampai 123 km, eloknya kita buat qasar bagi meraihkan pandangan Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Dengan makna kalau kita dah musafir sejauh tadi kan, 123 km dan ke atas, kita pun buat 2. Maka Imam Syafi'i kata sembahyang kita sah, Imam Hanafi sembahyang kita sah, Imam Abu Hanifah kata sembahyang kita sah, Imam Ahmad bin Hanbal pun sama, Imam Malik bin Anas pun sama. Jadi masing-masing sebut sama, iaitu mereka menghukumkan sembahyang kita sah. Itu masuk keluar daripada khilaf tu. Kalau daripada khilaf dituntut, itu maksudnya kita buat satu perbuatan yang menyebabkan semua ulama iktiraf. Boleh? Itu cara ulama berfikir, nak dapatkan sesuatu yang tidak ada khilaf pada kesahihan ibadat. Ala kulli hal. Nombor 2, idza wajada fi nafsihi karahiyatal al-qasri. Bila mana seseorang tu mendapati dalam diri dia ada kebencian terhadap qasar, dia tak apa nak jelira molek buat 2 ni, dia benci, dia suka buat 4, maka ketika itu sunat dia buat 2 bagi melawan perasaan yang tak elok dalam hati. Sebab ini syariat, dan benda tu warid daripada Nabi, benda tu ada hukum dia, ada dalilnya. Nak lawan sifat yang tidak elok dalam hati kamu tu,
benci ke atas syariat, maka buatlah dua. Itu cara nak melawan lah. Yang ketiga, idza syakka fi dalili jawazil qasri. Kalau seseorang tu syak pada dalil keharusan qasar, dia duk main bingung lagu tu, boleh ke dok munasabah 4 jadi 2? Dia kedok ada dalil. Ataupun dia baca dah dalil, tak berapa nak kejap molek, mana tak berapa nak yakin molek. Sedangkan dalil tu jelas. Tadi dalil wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Quran ni confirm betul lah. Tak ada Quran yang dhaif, maudhu', tak ada. Ala kulli hal, ketika itu sunatlah dia sembahyang 2 bagi melawan nafsu dalam jiwa dia. Yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas. Kalau dia itu individu yang diikuti, dan dia sembahyang ketika itu di depan manusia pula. Faham tak? Contoh tok guru lah. Tok guru musafir dengan anak buah orang kampung, dan 3 buah tak musafir mana-mana. Jadi ketika itu tok guru tu molek buat 2. Biar ahli kampung, jemaah tengok, mana tok guru hari ni buat 2 ni. Ke tok guru lupa, ke tok guru buat ajaran sesat lah. Jadi kumpulan ni puak-puaknya akan tanya lah lepas ni, Assalamualaikum tuan guru, nak bertanya apa buat 2 tadi, lupa ke lagu mana. Jadi tok guru pun boleh syarah. Jadi secara tak langsung tok guru boleh mengajar lah hukum hakam agama kepada orang kampung. Boleh. Jadi orang yang jenis diikuti tu molek dia buat 2 kalau dia sembahyang depan manusia. Faham tu? Tadi itu 4 keadaan yang comelnya kita buat 2 rakaat. Wa fi ghairi dhalika al-itmamu afdal. Dan saya sebut, dan selain daripada keadaan 4 tadi, maka yang comelnya kita buat sembahyang 4 rakaat. Kalau safar kita tak sampai 3 marhalah, kita pula tidak ada rasa kebencian terhadap qasar, kita pun tidak ada rasa syak pada dalil keharusan qasar, kita pula orang biasa, cerai macam kita lah, orang biasa, tak ada orang nak tiru, tak ada orang nak ikut. Faham tak? Maka ketika itu sembahyang 4 rakaat lebih afdal berbanding dia sembahyang 2 rakaat. Boleh? Dalam nota kaki Maulana Syekh sebut kadang-kadang wajib sembahyang qasar. Wajib. Wadzalika idza dhaqa al-waqtu 'anil itmam. Contohnya waktu sempit lah. Jadi waktu yang ada tu muat-muat buat 4 rakaat je. Contoh jamak takhir kan. Jamak takhir. Tak semestinya jamak kan. Contoh waktu zuhur, baki yang ada tu muat-muat boleh buat 2 rakaat je. Jadi tak boleh dah nak buat 4 rakaat. Maka ketika itu wajib dia qasar, buat 2 rakaat, supaya 2 rakaat itu dilaksanakan dalam waktu zuhur. Boleh? Wajib buat 2. Okey, dalam nota kaki pun ada sebut masalah lain. Masalah apa? Masalah orang yang sentiasa bermusafir. Contoh al-mallah. Mallah ni ialah orang yang apa nama tu? Sa'iq as-safinah al-kabirah. Orang yang bawa kapal besar. Kecil ikut gilah kapal. Mungkin boleh dikiaskan ini dengan orang yang naik flight, the pilot. Jadi musafir semua. Tak? Musafir semua, pak sana pak sini. Jadi orang tu macam mana tu? Apa yang afdal bagi dia? Sembahyang 2 ke sembahyang 4? Maka Syekh sebut wa minhul mallah idza kana ma'ahu ahlu. Orang yang mallah tadi, kalau bersama dengan dia keluarga dia, mana keluarga dia ikut sekali dalam kapal tu, ada tempat duduk, ada rumah apa semua dalam, ataupun dalam flight tadi. Kalau ada keluarga, maka afdalnya buat 4. Kalau dia seorang, maka afdalnya dia buat 2.
Allah Rabbi. Berapa jam? Benar 8 minit. Benar 8 minit. Baca sikit lagi. Syurutul qasri 11. Syarat qasar ada 11. Ini syarat sah qasar. Syurutul qasri ay syurutu sihhatil qasri. Syarat sah qasar ada 11. Boleh? Malam ni kuliah mana? Malam ni kuliah di Masjid Baluk Baru. Sebulan sekali je situ. Sebulan sekali. Okey. Kita bacalah 2 syarat baru berhenti ya. Ada syarat qasar ada 11. Yang pertama, antakuna as-salatu ruba'iyatan min al-maktubat wa hiya adh-dhuhr wal 'asr wal 'isha. Syarat pertama, sembahyang tu mesti sembahyang yang 4 rakaat daripada solat fardu. Ada zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar, isya. Yang tu boleh buat 2 lah. Tak, ada pun solat maghrib 3 kena buat 3, tak boleh buat 2. Solat subuh asalnya 2 rakaat, boleh cancel tak? Malas sembahyang. Okey, mana malas? Qasar. Jadi yang 4 ada 2, yang 2 kita cancel tu. Yang tu tak boleh. Subuh mesti buat 2 juga. Tak boleh buat 1 ataupun 1.5, tak boleh. Mesti buat 2 rakaat juga. Boleh? Yang solat tu mesti solat fardu lah. Tak boleh solat sunat. Contoh solat sunat apa? 4 rakaat. Solat sunat apa 4 rakaat? Ada tak solat sunat yang 4 rakaat? Untuk sah dia tu mesti buat 4. Tak ada rasa. Tak ada. Tak apa. Nombor 2. Qasdu mawdi'an mu'ayyanin walau bil jihah fala yaqsurul haimu alladhi la ya'rifu maqsidah. Yang kedua ialah mesti kita qasad, iaitu tuju kepada satu tempat yang tertentu, walaupun dengan arah. Lagi mana tu? Lagi ke arah barat, arah Kelantan, arah Johor, boleh tu. Arah timur tak? Kalau cukup 2 marhalah maka boleh jamak qasar. Hari ni kita bukan sekadar arah lah, tempat spesifik betul. Mana aku nak ke Kelantan, kampung sekian, tempatnya sekian, homestay sekian. Tak? Maka itu confirm boleh lah. Jadi Syekh sebut, maka tidak boleh qasar mereka yang al-haim. Al-haim ni orang yang berjalan, bergerak, dah, tapi tak tahu nak pergi mana. Baru lepas putus cinta, naik kereta, mutar, musing, ada U-turn ni, U-turn, ada rombak pusing 14 kali, lepas tu ikut dan nak keluar ikut mana. Yang tu tak boleh untuk qasar, walaupun dia telah melepasi 2 marhalah. Sebab apa? Syarak tidak benarkan keringanan ini dibuat dan diambil oleh mereka yang buat perkara sia-sia. Perkara sia-sia tu pusing, bodoh, bengong, lagu tu musing tu. Faham tak? Tu orang buat perkara sia-sia tak boleh mendapat keringanan daripada syarak. Maka dia wajib sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Tapi dengan 4 rakaat dalam waktu masing-masing. Tak boleh nak jamak, tak boleh nak qasar. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah nombor 3 sampai nombor 11 kita sambung kemudian. Boleh? Nombor 3, ayakuna safaru mubahan. Hendaklah safarnya itu safar yang mubah, yang harus, bukan maksiat. Yang tu ada perincian. Maka kita tangguh dulu. Kita akan baca pada sesi yang akan datang. Sahabat-sahabat yang nak ikuti kelas ni daripada awal, boleh ke YouTube saya. Moga-moga bermanfaat lah. Ada lagi ramai lagi ustaz lain yang syarah kitab ni. Nak dengar yang lain pun tidak ada masalah. Bukan kita suruh dengar yang kita. Tak dengar yang kita maka sesatlah dia, tidak bersanadlah ilmunya, pengajian yang tidak berkat. Bukan boleh mengaji belaka dengan mana-mana guru yang muktabar. Cuma kita dah ada YouTube, kita dah susun tu. Bukan susun sajalah,
Faham tak? Kita nak lah orang lain ambil manfaat. Jadi kita ikhlas nak sikit, itu sahaja. Boleh? Terima kasih banyak Ustaz Isa kita, Ustaz Muhammadun Amin, Haji Muhammad Nasir. InsyaAllah jumpa pula bila-bila. Barakallahu fikum. Cikgu InsyaAllah. Sama-sama. Abang Syahrir. Cukup sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum.